Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Jadi insya-Allah pada pertemuan terakhir kita lah tadi kali keempat pengantar pengajian hadis. InsyaAllah kita akan memberi tumpuan kepada fokus sebenar kepada pengantar pengajian hadis ataupun ulumul hadis iaitulah pembahagian hadis dari sudut makbul dan mardud, diterima ataupun ditolak. Sebenarnya inilah dia kemuncak ataupun objektif terbesar daripada disusun, dirangka dan dibentuk keilmuan dan disiplin pengajian hadis dirayah ini ataupun pengajian ulumul hadis, mustalah hadis. Tujuan utamanya ialah untuk kita akhirnya at-tamyiz bainal maqbuli wal mardudi minal hadis, iaitulah kita dapat pisah dan dapat bezakan manakah hadis yang diterima, manakah hadis yang ditolak. Jadi kita dalam nota di pertemuan keempat yang terakhir, tetapi sebenarnya kita baru ketuk pintu, kita baru masuk kepada perbahasan sebenar, iaitulah adakah hadis ini kita nak terima ataupun nak ditolak, apakah neraca, apakah pertimbangan yang digunakan. Maka di sinilah keistimewaan pencapaian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam memelihara pesaka Nabi mereka Muhammad SAW, sesuatu yang tidak pernah dijaga dan dipelihara mana-mana pesaka Nabi-Nabi yang terdahulu. Iaitulah akhirnya berlaku kepada hadis-hadis Nabi ini janji Tuhan kepada Quran, dan dia juga difahami bahawa dijanjikan kepada hadis, iaitulah inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan ingatan ini dan kami jugalah yang menjaganya, memeliharanya. Maka tersimpan dan terpelihara dalam dua karung. Satunya karung yang dinamakan al-hadisul maqbulah, hadis-hadis yang diterima. Satu lagi ialah al-hadisul mardudah, hadis-hadis yang dibuang. Kita akan tengok nanti dalam kumpulan maqbul ada kategori-kategorinya, ada darajat, ada anak-anak tangganya. Dan dalam kumpulan mardud yang ditolak pun ada darakat, ada tangga-tangga turunnya.
Itu penting. Terutamanya jika hadis itu diterima, kadang-kadang di antara yang diterima ini ada pula sedikit perbahasan mengenai kefahamannya. Maka di sana ada tarjih, ada pemilihan tapisan yang kedua dalam kumpulan makbul. Dia akan dipilih mana yang lebih tinggi darjatnya berbanding dengan yang lebih rendah darjatnya walaupun dalam kumpulan yang sama, iaitulah makbul. Maka dalam kumpulan makbul kita akan bertemu dengan dua kategori besar. Yang pertamanya dinamakan sebagai al-hadisus sahih. Hadis sahih, ya. Yang kedua apa yang dinamakan sebagai al-hadisul hasan, ya, hadis hasan. Sahih nanti kita akan tengok dia ada terbahagi dua pun. Iaitulah as-sahihu li dzatihi, sahih dengan sendirinya. Dan yang kedua ialah as-sahihu li ghairihi, yang sahih kerana bantuan yang lain. Jadi al-hasan pun ada dua nanti, al-hasan li dzatihi, al-hasan li ghairihi. Kemudian dalam kumpulan mardud. Dalam kumpulan mardud, kita akan mula daripada tahap paling bawah. Yang paling teruk sekali, hadis, bahkan dia dah terkeluar daripada hadis. Sebenarnya dia bukan lagi hadis, iaitulah al-hadisul mawdu'. Hadis yang direka. Hadis yang dibohong. Dan tipu, lalu dinasabkan kepada Nabi SAW. Secara jahat. Dan lain daripada itu ialah hadis dhaif. Jadi ada hadis dhaif dan hadis mawdu'. Dhaif inilah yang banyak sangat cabangannya, ya. Jadi walaupun nampak taklah banyak sangat istilah, tetapi sebenarnya inilah yang mengambil ruang yang paling besar dalam ilmu hadis. Jadi pengajiannya berhajat kepada masa yang panjang sebenarnya. Sebab dia bukan sahaja pengajian teori dan konsep, dia lebih kepada pengajian praktis atau tatbiq disebutnya, aplikasi, ya. Di situlah kita akan menghabiskan umur, ya, untuk mengaplikasikan hadis-hadis yang terlalu banyak untuk dinilai dan diasing-asingkan, lalu dikategorikan kepada kategori yang disebut ini, ya. Jadi ini yang bakal kita kongsi dalam pengajian hadis pengantar tadi, ya, pembahagian hadis tajuk dia. Jadi hadis diasingkan kepada makbul dan mardud, ya. Makbul maknanya yang diterima. Mardud maksudnya yang ditolak. Diterima dengan neraca-neracanya lah, dengan pertimbangannya, dengan standard yang telah ditetapkan hasil daripada kajian, pengamatan, penelitian. Maka di sinilah kita akan melihat bahawa etika, dia bagi kewartawanan hadis, ya, etika kewartawanan hadis, penapisan berita yang sehingga hari ini tidak ada tandingan, ya, tidak ada tandingan. Ini orang panggil mazaya ummati Muhammadin SAW, ciri istimewa umat Muhammad SAW yang tidak dapat ditandingi. Hatta etika-etika pemberitaan dan kewartawanan hari ini pun jauh untuk ditandingi berbanding dengan cara penapisan hadis yang terlalu teliti, ya. Jika tidak mencapai standard ini, maka hadis itu orang panggil mardud, dibuang, ditolak, ya. Ada yang ditolak, dibuang ke tong sampah terus, bangkai. Ada yang masih lagi disimpan, ya, kerana boleh digunakan dalam keadaan-keadaan tertentu. Dipanggil hadis beramal dengan hadis-hadis dhaif, dengan syarat-syaratnya yang ketat. Maka hadis terbagi kepada dua besar, makbul dan mardud, ya. Makbul, yang kita sebut tadi, ya, makbul
kita ada sahih. Nombor 1, kita ada hasan. Nombor 2. Sahih, kita ada sahih li zatihi, sahih li ghairihi. Sahih li zatihi, sahih li ghairihi. Sahih kerana dia sendiri sahih. Sahih li ghairihi, sahih kerana bantuan orang lain. Dia tak cukup sahih, tapi dibantu oleh hadis yang sebenarnya belum sahih ataupun hasan. Sebenarnya kita akan tengok nanti takrifnya. Kemudian dia dinaik pangkat menjadi sahih. Tapi sahih itu orang panggil sahih li ghairihi. Kita ulum hadis ni mungkin kita jangan terdedah. Kalau fiqh, ada fiqh macam ni, contohnya halal ataupun haram. Haram li zatihi, haram li ghairihi. Haram kerana dirinya haram. Ada yang dirinya tak haram, tapi dia jadi haram kerana sebab faktor yang lain. Contohnya arak. Itu memang haram kerana dia sendiri haram. Babi. Memang dia sendiri haram kerana dia babi, khinzir. Tapi di sana ada yang nampak zahirnya tak haram. Macam sembahyang. Sembahyang apa haramnya? Tapi ada sembahyang yang haram. Haram bukan kerana sembahyang, kerana faktor lain. Contohnya sembahyang dengan pakaian curi. Sembahyang dengan sejadah curi. Contohnya. Sembahyang dengan air curi. Berwuduk dengan air curi. Jadi sembahyang tak haram, tapi haramnya kerana pakaiannya yang dicuri. Sembahyang sah. Tapi hukumnya haram. Menutup aurat dengan jalan yang haram. Macam orang pergi haji juga. Ada pergi haji haram. Dia dapat infak, dapat belanja daripada sumber yang haram. Imam Ahmad kata, siapa yang datang haji, man hajja bimalin fihi sihtun, fala hajja wa innama hajjatil ba'iru. Orang yang pergi haji tapi dapat bekalan yang haram. Bukan dia yang haji. Unta je haji. Unta yang dia tunggang itu. Orang panggil haji unta. Dia sendiri tak haji. Kerana datang dengan harta yang haram. Jadi dia panggil haram li ghairihi. Haji mana haram. Tapi haram kerana faktor yang lain. Hasan pun begitu. Hasan dia ada li zatihi, li ghairihi. Hasan memang dia asal hasan ataupun hasan kan yang lain. Okey. Kita tengok dulu pembahagian dulu lah. Secara umum dulu kita sebut. Sahih li zatihi ialah sahih yang menghimpunkan 5 syarat. Nanti kita akan tengok 5 syarat. Sahih li ghairihi ialah hasan. Apa dia hasan? Hasan dia melengkapi 5 syarat. Kecuali syarat yang ketiga. Kita akan tengok nanti. Dia ada kurang sikit. Bukan hilang, tapi kurang sikit. Syarat dhabat. Syarat ketelitian. Itu kurang. Maka hadis jatuh daripada sahih kepada hasan. Kerana 5 syarat cukup. Tapi syarat ketiga, dia sedikit kurang. Jadi hasan kalau dengan 5 syarat, kekurangan syarat ketiga, orang panggil hasan li zatihi. Tapi kalau dia banyak jalan, jalannya banyak, maka dia naik pangkat. Dia naik pangkat jadi sahih li ghairi. Sahih li ghairi. Jadi sahih li ghairi ialah hasan yang banyak bergabung, maka dia naik pangkat jadi sahih li ghairi. Kemudian hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi kita akan tengok nanti, dia berasal daripada hadis dhaif yang tidak terlalu teruk dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh ulama. Bila dia banyak jalan,
jalan lain, menyokong di antara satu sama lain, semuanya dhaif yang tidak terlalu teruk, maka dia keluar daripada kumpulan mardud, dia masuk dalam kumpulan makbul, kelas paling bawah, iaitu hasan di ghairihi. Ya. Kemudian dalam kumpulan mardud, ya, mardud kita ada dua, ya. Dipanggil ad-dhaif. Ad-dhaif ni walaupun seketul, ada satu nama, tetapi inilah yang memakan masa yang panjang dalam pengajian hadis. Ya. Dhaif ialah tidak cukup syarat hasan. Nak kata tak cukup syarat sahih, hasan pun tak cukup syarat sahih. Jadi orang kata yang tak cukup syarat hasan, iaitulah yang tidak memenuhi standard 5, ya, sama ada semua sekali ataupun salah satu ataupun lebih, ya. Dhaif inilah yang banyak sangat cabang, ya. Kita akan tengok nanti cabang-cabang dhaif, ya. Kemudian ada yang dah terkeluar daripada dhaif. Daripada dhaif pun terkeluar. Ini dhaif yang paling teruk, bahkan dia bukan lagi hadis, bukan lagi dhaif. Apa beza di antara hadis dhaif dengan maudhu'? Maudhu' ialah yang direka, ya. Dua hadis ni berbeza, jangan disamakan. Kalau orang kata hadis ni dhaif, itu ada pertimbangan lagi. Tapi kalau kata hadis ni maudhu', ni berat, ya. Ini memang terkeluar daripada hadis, ya. Secara umumnya beza maudhu' dengan dhaif ni. Dhaif masih lagi boleh ditulis hadis, masih lagi boleh dihafaz, boleh dipelihara, ya. Kadang-kadang boleh guna lagi. Ialah macam kereta-kereta dhaif, ya. Apa nama, spare part boleh ambil lagi, orang kata. Tapi ada yang memang dhaif, memang dah terkeluar buruk sangat dah, ya. Nak jual besi buruk pun dah boleh. Waktu orang panggil maudhu', dibuang. Itu memang dibohongi. Hadis dhaif bolehkah diriwayatkan? Jawabnya, boleh diriwayatkan. Bahkan boleh diamalkan lagi. Boleh diamalkan. Dengan syarat-syarat, ya. Tapi hadis maudhu' haram riwayat, ya. Riwayat bukan cerita boleh tak boleh, tapi haram, bahkan dosa besar, termasuk dalam amaran Nabi SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang berbohong kepadaku dengan sengaja, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Ini orang panggil hadis maudhu', hadis yang direka. Riwayatnya adalah haram dan termasuk dalam dosa besar. Bahkan ada satu peringkat mereka dibunuh, ya. Kerana bukan sahaja mereka hadis, tetapi sebenarnya telah terlibat dengan unsur-unsur zandaqah, iaitu memusuhi Islam daripada dalam. Mereka golongan pengkhianat kepada kerajaan Islam, kepada umat Islam, kepada keilmuan Islam. Mereka sengaja merosakkan hadis untuk merosakkan sumber Islam, ya. Sumber Islam iaitulah Quran ataupun hadis. Dan hadis pula sangat berperanan kepada Quran, maka dirosakkan Quran, dirosakkan hadis, juga dirosakkan Al-Quran. Dan merosakkan, kita menghodohkan wajah Nabi kita SAW, dan merosakkan agama keseluruhan, ya. Maka ini satu hukuman yang berat ulama khulafa ataupun khalifah-khalifah Islam terdahulu di zaman Bani Umayyah, di zaman Bani Abbas, pernah menghukum bunuh mereka yang terlibat dengan pemalsuan hadis, ya. Dan sejarah mereka panjang, ya. Okey, ini yang paling patut kita tak faham, ya. 5 inilah sebenarnya A, B, C, D, E, ya. 5 inilah sebenarnya yang jika difahami, kita boleh faham semua sekali. Bukan saja kita faham hadis sahih, kita juga akan faham hadis hasan, kita juga akan faham hadis dhaif, dan kita akan faham hadis maudhu', ya. Anak kunci dia pada 5
penapisan ini. Ya. Okay, hadis sahih melengkapi kelima-lima, ya, memenuhi lima-lima standard ini. Ya. Yang panggil kilang hadis, ya, kilang penapisan hadis. Jadi yang pertamanya bersambung sanad. Hadis dalam tarikh yang kita sebut di awal pertemuan dahulu, dia terdiri daripada sanad dan matan, ya, sanad dan matan. Kalau sanad saja tanpa matan, orang tak panggil hadis. Kalau matan saja tanpa sanad pun orang tak panggil hadis. Kecuali orang kemudian ni lain ceritalah. Kitab-kitab kemudian ni semuanya dipotong sanad. Tetapi di hujung tu dia akan beritahu riwayat Bukhari. Kalau nak tahu sanad boleh tengok Sahih Bukhari. Riwayat Muslim, maknanya kalau nak tahu sanad boleh tengok Sahih Muslim. Itu teknikal penulisan sajalah. Tapi kalau hadis daripada awal tak ada sanad, itu daripada awal lagi tidak dikaji. Ya. Orang akan pelik. Orang dulu kalau riwayat hadis tanpa sanad, dia kata, hal irtaqaita sathan biduni sulamin. Macam mana kau naik ke atap tanpa tangga? Tak mungkin seorang dia panjat ke atap tanpa tangga. Ya. Jadi terus kepada Nabi SAW tanpa sanad. Itu memang tidak diterima. Ya. Terputus pun kita tak terima. Kita nak bersambung. Bersambung sanad. Ya. Sanad itu mestilah bersambung. Bahasa Arab dia kata, ittisalus sanadi. Ya, sanad bersambung. Ta'rif hadis sahih ialah mattasala sanaduhu. Yang sanadnya bersambung. Apa dia bersambung? Apa maksud hadis bersambung sanad, ya? Apa maksud hadis bersambung sanad? Hadis bersambung sanad maksudnya di antara perawi dengan perawi, di antara guru dan murid, di semua peringkat mestilah bertemu. Tak cukup bertemu, mestilah orang kata sezaman, setempat, ada pertemuan. Kemudian mesti dengar hadis. Mesti dengar hadis. Kalau bertemu minum air saja tak jadi. Ya. Bertemu berbuah saja tak jadi. Ya. Kena baca hadis. Dan hadis tu. Maka bersambunglah sanad. Ya. Macam mana nak tahu sanad bersambung hari ini? Orang dulu tak apalah kisah perjalanan mereka dan pengamalan mereka. Hari ini macam mana kita nak tahu sanad bersambung? Ada rujukan-rujukan dia. Ilmu bersambung sanad ini diuruskan oleh satu ilmu Islam hari ini. Namanya ilmu rijal. Ya, ilmu tentang perawi-perawi hadis. Ya. Okey. Kita tak nak masuk panjanglah tentang ilmu ini. Tapi nak beri contoh satu kitab ilmu rijal. Iaitulah dalam kategori pembukuan hadis yang paling utama sebagaimana yang kita sebut di awal pertemuan lagi, iaitulah Al-Kutubus Sittah dia panggil, ya. Kitab yang 5, ya. Kitab yang 6. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasai, Sunan At-Tirmizi dan Sunan Ibnu Majah. Ini 6 kitab utama, ya. Okay. Ada seorang alim namanya Al-Imamul Mizzi. Ini imam dalam mazhab kita Syafi'i. Anak murid kepada Ibnu Katsir juga Ibnu Asy-Syafi'i, ya. Dia tulis satu kitab tajuknya Tahzibul Kamal, ya. Tahzibul Kamal. Tahzibul Kamal ni pun kitab kedua dah. Kitab pertama ialah Al-Kamal karangan Al-Maqdisi, ya. Dan disambung oleh Tahzibul Kamal. Lebih kurang 60 jilid lebih, ya. Itu ilmu rijal. Ilmu rijal dalam pertemuan lepas, ya. Yang ketiga kita dah cakap tentang ilmu rijal, ya. Ilmu rijal inilah yang menyumbang kepada pengetahuan tentang bersambungnya sanad.
dalam ilmu rijal, contoh dalam kitab Tahzibul Kamal, dia akan perkenalkan perawi bila lahir, bila mati, keadaannya, bila dia mula belajar. Tetapi yang paling penting sekali ialah senarai guru dan senarai murid. Dia panggil haddasa wa sami'an ataupun haddasa'an. Dia baca hadis daripada siapa. Maka Al-Imam Mizi akan bawa satu senarai panjang. Semua guru-guru dia. Orang panggil ala sabilis istiqsa'. Dia akan cuba bawa semua sekali. Ya. Kemudian wahaddasa anhu ataupun sami'a minhu, mendengar daripadanya, baca hadis daripadanya. Maka bermula satu senarai murid, ya. Senarai murid. Ala sabil istiqsa' juga. Keseluruhannya dia akan bawa. Dia akan susun mengikut huruf abjad, ya. Jadi kita rujuk di situlah untuk melihat adakah perawi ini murid kepada perawi ini. Perawi ini adakah guru kepada perawi ini. Di setiap tabaqat, di setiap lapisan, kita akan pastikan bahawa murid bertemu guru, guru bertemu guru, guru bertemu guru, sehinggalah sampai kepada Nabi SAW. Ya. Kalau bersambung sanad, maka hadis itu belum sahih lagi, tetapi telah memenuhi satu daripada syarat hadis sahih. Kalau terputus, maka orang panggil hadis dhaif. Terputus terus jadi dhaif. Ya. Terputus ada dua. Pertamanya terputus terang-terang. Memang nampak sangat. Terang-terang. Ya, macam saya kata, ini saya dengar daripada hantuah. Memang tipulah. Sebab bila pula saya jumpa hantuah ni. Ya. Ini saya dengar sendiri daripada para miswara. Ini memang tipu. Ya. Saya zaman bila? Para miswara zaman bila? Itu memang tipu. Itu inqita' zahir. Terputus yang jelas. Ada inqita' khafi. Terputus yang kurang jelas. Ya. Perlu dikaji. Ya. Ini ada ilmu-ilmu yang mengkaji. Ya. Contohnya ni saya dengar sendiri daripada Mahathir. Contoh. Saya sekarang, saya kata saya dengar sendiri daripada Mahathir. Ni saya memang sempat dengan Mahathir. Mahathir tahu lahir tahun bila, Mahathir tahu mati tahun bila, saya lahir bila, saya mati bila. Tengok ada pertemuan tahun. Tempat pun, saya pernah pergi Kuala Lumpur, Putrajaya, Mahathir pernah sampai Terengganu. Ada pertemuan ke? Ni syak. Kadang-kadang tak ada pertemuan. Walaupun betul sezaman, setempat, tapi tak pernah bertemu. Ataupun kalau bertemu pun bukan hadis. Ataupun kalau hadis pun bukan hadis tu. Maka tu ada perbincangan-perbincangan. Dipanggil inqita' khafi. Ini ada ulama'-ulama' yang dapat mengesan. Mereka dengan pengalaman mereka, dengan pengamatan mereka dan dengan mahfuzat, marwiyat, ya. Himpunan riwayat-riwayat yang mereka ada, mereka dapat buktikan bahawa hadis ini betul-betul bersambung ataupun terputus. Ya. Maka ini orang panggil dalam kumpulan hadis dhaif kerana hadis itu terputus. Kemudian perawi yang adil, ya, perawi yang adil. Perawi yang adil dan yang ketiga perawi yang dhabit, ya. Perawi adil, perawi dhabit. B dengan C ini diuruskan oleh satu ilmu. Kita pun dah cakap dalam pertemuan yang lepas, dia panggil ilmu al-jarhi wa ta'dil. Ilmu al-jarhi wa ta'dil, ilmu postmortem. Jarah maknanya cederakan, ta'dil maknanya jahit semula, ya. Jadi perawi ini kita tak melihat dia secara zahir saja. Tak berpada dengan nama, keturunan, kerja, negeri, tempat lahir, tempat mati, guru, murid. Sekarang ni kita ada satu lagi pengkelasan kepada perawi ini, iaitulah adakah dia adil. Adil ni berkait dengan syakhsiah, berkait dengan agama dia. Kalau agama bagus, melakukan yang wajib,
meninggalkan yang haram, tidak melakukan dosa besar, tidak berterusan melakukan dosa kecil tak nak elok lah. Kalau berterusan, maka dia orang panggil fasik, fasik tolak hadis, Jadi dia tengok kepada kepribadian dahulu, sebelum daripada tengok ketelitian dan kelancarannya. Ataupun satu lagi yang berkait dengan keadilan juga ialah maruah. Kadang-kadang agama dah bagus, tapi maruah dia hilang. Dengan sebab dia terlibat dengan syubhah contohnya, ataupun dia melakukan perkara yang mencarikan kepercayaan orang, ataupun mencarikan adat dengan maksud pelik-pelik tak, tapi contohnya tak pakai baju, duduk kedai kopi tak pakai baju. Kalau orang dulu tak pakai payah boleh kira dah, tapi lah ni tak pakai payah tak ada masalah. Cuma kalau tak pakai baju, pelik benar lah. Dari segi hukum tak haram tak pakai baju. Orang lelaki dia, dia pakai seluar pendek je, antara pusat dengan lutut dia pakai. Tapi orang tengok pelik. Kalau ustaz pula lagi pelik, main ngajar sejik pakai seluar pendek. Tak ada masalah. Dari segi hukum syarak dia lepas dah. Di antara pusat dan lutut, tapi tak pakai baju pulu, nampak. Jadi orang nampak tidak bermaruah, Jadi itu pun dinilai, seorang perawi yang tidak bermaruah. Jadi perawi mestilah adil, iaitulah bagus dari segi agama dan bagus dari segi maruah dengan orang. Agama dengan Tuhan, maruah dengan orang. Yang kedua ialah dari sudut akademik, dari segi disiplin penyampaiannya. Adakah dia dhabit? Dhabit maknanya banyak betul. Kata betul semua sekali itu payahlah. Tapi banyak betul. Setelah dinilai, setelah buat jadual, berapa hadis yang diambil, berapa rakan yang bersama dengannya, tiba-tiba banyak hadisnya berbeza daripada rakan-rakannya. Sedangkan rakan-rakannya orang-orang yang dipercayai. Jadi hadis dia pun dianggap salah, tersilap. Sebab ditengok juga majoriti, Kebanyakan orang tulis hadis ni dengan lafaz sekian-sekian. Tiba-tiba dia dalam kelas yang sama mari dengan lafaz yang lain. Dibandingkan tiba-tiba dia berbeza, dia seorang je dengan lafaz yang dibawanya. Orang lain bersepakat dengan lafaz yang lain. Jadi dia ni ganjil. Jadi perawi yang tidak dhabit, tidak teliti. Tak teliti ni banyak peringkat juga. Ini pun termasuk dalam hadis dhaif. Hadis dhaif kerana dhabit. Tadi kita tak cakap pasal hadis dhaif dengan sebab hilang keadilan, Sebenarnya hadis maudhu' mari daripada B inilah, Pembohong kepada hadis Nabi, ini hadisnya maudhu'. Dia kehilangan keadilan. Dia telah melakukan dosa paling besar dan jenayah yang berkait dengan hadis secara khususnya, iaitu menipu hadis Nabi SAW. Maka itu hadis bukan saja dhaif, dah jadi maudhu'. Dan termasuk juga orang perawi yang fasik. Itu walaupun hadis tak panggil maudhu', dia panggil mungkar, ataupun perawi yang berbohong dalam percakapan biasa. Belum sabit dia berbohong dalam hadis. Ini pun dipanggil hadis mungkar juga, Semua hadis-hadis yang ada masalah, perawinya ada masalah adalah, maka hadis itu dhaif teruk, dhaif yang tidak boleh dipakai lagi, sama ada maudhu' ataupun dhaif yang teruk semuanya, Dhabit boleh bincang lagi. Kalau perawi itu dari segi agama bagus, dari segi maruah bagus, cuma hafalannya kurang, maka dia dhaif jugalah. Tapi dhaif yang masih lagi boleh diambil iktibar, dipanggil boleh ditulis, dicatat. Kalau ada sokongan, dia boleh naik pangkat, dan dia boleh diamalkan. Dia panggil dhaif yang tidak terlalu dhaif,
diamalkan dalam ruang-ruangnya lah. Bukan semua ruang. Dalam ruang-ruang yang diizinkan. Ya. Jadi, dhabat ini syaratnya lebih ringan daripada adalah. Adalah berat. Berkait dengan adalah dan dhabat ini satu ilmu yang menguruskan. Kita cakap dalam pertemuan lepas, iaitulah ilmu jarhi wa ta'dil. Ilmu jarh dan ta'dil dia akan melihat perawi. Kali ini bukan saja pada nama dan pada nasab, keturunan, negeri dan sebagainya. Dia akan melihat dari segi nak diterima ataupun nak ditolak hadis ini dengan sebab adalah dan dhabat. Ya. Jadi perawi diterima ataupun ditolak berdasarkan dua karakter inilah. Iaitulah adalah berkait dengan agama dan maruah dan juga dhabat berkait dengan hafalan. Ya. Dhabat ni pun panjang kisah sebenarnya. Kalau kita nak perincikan lagi. Dhabat ada dua. Pertamanya dipanggil dhabtu sadrin. Yang kedua dipanggil dhabtu kitabin. Ya. Hafalan dada dan hafalan kitab. Ya. Dua-dua diterima. Bukan saja hafalan kitab diterima, hafalan dada pun diterima. Ya. Ada setengah-setengah perawi tak ada kitab pun. Tapi dadanya adalah hafalan-hafalannya. Dia boleh baca di mana saja. Dia boleh riwayatkan bila-bila masa. Kadang-kadang hafalan ni sejak daripada mengaji lagi. Masa belajar pun tak ada kitab. Kitab pun ada kitab. Masa belajar dan masa mengajar. Masa belajar pun dia sekali dengar je. Dia sekali dengar dia ingat. Ada orang macam tu lah. Zaman dulu itulah. Sahabat Nabi SAW kebanyakannya demikian. Sekali dengar mereka ingat. Ya. Dan mereka boleh riwayatkan dengan teliti. Ya. Dia selepas daripada itu pun ada. Ya. Imam Bukhari antaranya. Imam Syafi'i kita antaranya. Ya. Ini golongan-golongan yang kuat hafalan. Ya. Kebanyakan ulama dahulu demikian. Dia hafalan dada. Kemudian hafalan kitab. Hafalan dada dijaga dengan muzakarah. Kena sebut selalu supaya tidak lupa. Hafalan kitab ataupun penjagaan kitab melalui penulisan dijaga dengan muqabalah. Kena bandingkan dengan kitab Tok Guru. Ataupun Tok Guru kena tengok balik kitab yang ditulis itu betul ke tak betul. Disemak. Jadi ini yang berlakulah. Dari segi perawi, adil dan dhabit. Ya. Kemudian kita ada D dan E. Ya. Tiga syarat pertama ni orang panggil syarat sanad. Ya. Syurutul isnad. Ittisalus sanad, adalatul rawi, dhabtul rawi. Ya. Keempat dan kelima, ini orang panggil syarat matan. Ya. Biasanya berkait dengan matan. Walaupun ada hubungan juga dengan sanad. Ya. Yang pertamanya dia panggil tanpa illah, yang tanpa syuzus. Sebenarnya terbalik ni. Ya. D itu sepatutnya tanpa syuzus, tanpa illah. Okey, saya terang secara teori sajalah. Ya. Sebab ini perbahasan panjang belakangnya. Ya. Apakah hadis syaz, apakah hadis mu'allal, ataupun hadis ma'lul, ataupun hadis mu'al. Ya. Syuzus apa dia? Okey. Ini saya makan kali kedua orang panggil. Hadis yang tadinya, yang telah bersambung sanad, yang telah diriwayatkan oleh seorang yang adil, yang telah diriwayatkan oleh seorang yang dhabit, disemak sekali lagi. Pertamanya, disemak dhabit itu macam mana. Ya. Dhabit ini orang panggil markah umum. Ya. Markah keseluruhan. Contohnya markah keseluruhan dia 80%. 80% daripada hadisnya adalah sahih. Ataupun hasan. Ataupun makbul kita kata. Maka dia ni siqah. Ya, boleh diterima. Okey, itu secara umum. Tapi kena ingat. 80% betul. Maknanya ada 20% salah. Dia ni secara umumnya bagus. Tapi kena hati-hati. Ada 20% salah. Syuzus ialah mengesan kesalahan seorang yang dhabit. Ya? Seorang yang siqah, dipercayai, agamanya bagus, hafalannya bagus. Tetapi dia ada kesalahan. Dhabit, kita nak kata 100% tak boleh. Ya? Ini manusia.
1% ni roket atik je, ya. Malaikat bolehlah. Manusia tak ada sempurna. Tuhan terima kita dengan kelemahannya, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Khuliqal insanu dha'ifah, ya. Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Jadi tidaklah disyaratkan 100% untuk diterima seseorang dalam ilmu hadis. Tetapi 80% kita kata okey dah lah. 75% boleh dah, 85 boleh dah, 90 boleh dah. Tapi kita tak naklah kita nak hadis ni biarlah termasuk dalam 80. Jangan masuk yang 20% yang dia salah, 80% yang dia betul dan 20% yang salah. Jika dikesan hadis ini termasuk dalam 20% yang dia salah, maka hadis ini orang panggil syaz. Syaz dalam istilahnya dipanggil al-hadisul ladzi rawahu as-siqatu mukhalifan liman huwa awsaqa minhu. Disyuzuz ila mukhalafatu siqah liman huwa awsaqu minhu. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang siqah, maksudnya seorang yang adil lagi dhabit, tetapi berbeza dengan yang lebih siqah daripada. Jadi kita dah buat perbandingan hadisnya secara umum betul dia ni banyak betul daripada salah 8/10. Tapi ini termasuk dalam 2 hadis 2/10 yang dia salah, ya. Jika dikesan dia panggil syuzuz. Hadis syuzuz ialah hadis dhaif, bukan hadis dhaif yang teruk, ya. Dhaif yang teruk. Kemudian wala illah, ya. Hadis yang tidak ada illah. Illah maknanya penyakit dalaman. Penyakit dalaman hadis, ya. Ini biasanya disemak syarat pertama tadi, iaitulah perawi yang bersambung sanad, ya. Jadi kita kata hadis ini bersambung. Ya, hukum bersambung ni pun ada zahir dan ada khafi, tersembunyi tadi yang kita kata, ya. Jadi kadang-kadang kita menyangka bahawa hadis ni marfu'. Hadis ni daripada sahabat kepada Nabi SAW, contohnya, ya. Tapi bila dinilai oleh ulama, didapati bahawa hadis ni tersilap dirafakkan. Sebenarnya sahabat ini tidak menasabkannya kepada Nabi pun. Ya. Suara tak berapa clear, Ustaz. Tak apa jelas, Ah. Tak apa jelas. Lepas tu nak buat mana ni? Yang tak jing? Kita clear dah, Ustaz. Takut saya. tu lah. Ya. Tak apa, nanti yang tak clear tu kita akan hantar rekod, ya. Tengok rekod lagi, Okay. Rasa tak ada masalah ni, ya. Okey. Hadis kita kata illah tadi, ya. Penyakit dalaman. Jadi kadang-kadang dilihat bahawa hadis ini bersambung molek daripada pengarang sampailah kepada Nabi SAW. Hadis yang yang comel dah ni, yang nampak comel ni, akhir sekali akan ditunjuk kepada pakar, ya. Pakar ni dia panggil ulama ul ilal, ulama-ulama yang mengendali penyakit-penyakit dalaman, ya. Okay, contohnya ialah kalau kita buat perbandingan mudah lah, walaupun mungkin tak sama, ya. Contohnya saya rasa tak sedap, perut tak sedap. Contohnya lama dah 2-3 minggu dah rasa dah mulah perut, ya. Di klinik awam ni, biasa-biasa ni, klinik kerajaan ke klinik swasta tepi jalan ni, semua doktor kata awak sihat. Tak payah marilah, memang sihat. Tak ada masalah pun, ya. Kerana kita berjumpa dengan doktor-doktor am, ya. Tapi kita tak rasa tak sedap. Kita sendiri, tuan tubuh rasa tak sedap. Akhirnya kita pergi jumpa pakar usus, ya. Ataupun doktor am ni rujuk kita kepada pakar usus. Bila pergi jumpa doktor pakar usus, Allah, dia terkejut. Dia kata, "Buat apa lewat sangat? Mari," dia kata. Ya. Doktor tadi kata kita sihat.
Boleh ke pakai usus? Dia kata tak ada awak benda dah, tunggu matilah mu. Dia kata kalau operate pun kemungkinan besar tidak berjaya. Tengok tu beza di antara dua penilaian. Dr. Am kata kita sihat, ambil darah molek, jantung molek, nadi molek, ya. Tapi boleh ke doktor pakar, kita sakit perut, kata-kata usus, dia kata lewat sangat tau, sakit parah. Jadi hadis ni daripada dinilai sahih tadi, cukup 3 syarat dah, ya. Ataupun bersambung sanad, perawi adil, perawi dhabit, semua sekali daripada awal sampai ke hujung. Tiba-tiba dibuktikan bahawa ada penyakit. Hadis ni yang nampak kita kata bersambung daripada awal sampai ke Nabi. Rupanya hadis ni berhenti setakat sahabat sahaja. Tersilap orang yang menyandarkannya kepada Nabi SAW. Sahabat tu tak kata pun kepada Nabi, dia setakat sahabat. Maka hadis ini sebenarnya yang sahih, dia hanya mauquf. Dia bukan marfu'. Begitu juga hadis yang kadang-kadang disangka hadis marfu' tetapi dia mursal. Tabi'in itu tak sebut pun nama sahabat. Dia terus kepada Nabi SAW. Tapi ada riwayat bawa nama sahabat. Dimasukkan di celah tu nama sahabat. Dan tak pelik sebab tabi'in itu memang bertemu dengan sahabat tu. Takkan dia bertemu dengan Nabi. Tapi riwayat yang betul, hadis ni sebenarnya tidak disebut nama sahabat. Maka dia dhaif, ya, daripada kumpulan marfu' kepada kumpulan mursal, ya. Daripada sahabat terus, daripada tabi'in terus kepada Nabi SAW. Dan demikianlah hadis-hadis yang banyak yang disangka bersambung tetapi sebenarnya tidak bersambung. Ialah bab bersambung terputus ni, kalau yang tersembunyi itu memang sangat sukar, ya. Sebab ialah yang boleh mengesan adakah dengar betul hadis ini ataupun dengar hadis lain, itu bukan kerja yang mudah. Tetapi alhamdulillah umat Muhammad SAW dipersiapkan semuanya. Memang terbukti bahawa mereka yang dapat mengesan kesalahan-kesalahan dalaman ini, mereka sangat berwibawa dan mereka ada pembuktian-pembuktiannya untuk mencacatkan hadis yang zahirnya dilihat sahih, ya. Okey. Jadi kalau hadis ini telah mencapai standard ini, melepasi kelima-lima syarat, maka orang panggil hadis ni hadis sahih. Jadi sebab itulah bukan mudah untuk mensahihkan sesuatu hadis, ya. Dan bila hadis itu telah dinilai sahih, maka jangan dianggap bahawa hadis ini tidak sahih lah. Sebabnya dia telah melalui satu proses yang sangat ketat, ya. Sebab tu bagi ahli hadis macam Sahih Bukhari. Sahih Bukhari ni, kalau kita mengaji, kalau tak mengaji ilmu hadis, maka kita baca lebih kurang gitu je. Tapi kalau mengaji hadis, orang panggil mulut Nabi tu berbau lagi, ya. Sahihnya hadis tu daripada Bukhari sehinggalah kepada Nabi SAW, bersambung dengan cara yang paling teliti, dengan cara yang paling tekun, paling dijaga, dipelihara, maka seperti Nabi SAW sedang bertutur. Itu kita dah baca dulu kan, hadis Nadarallahu mra'an, ya. Tuhan segarkan wajah seorang pembaca hadis yang sahih, ya. Di hari ini kita ibaratkan macam sayur Cameron Highland di Pasar Terengganu, ya. Jadi sayur tu walaupun dah sampai Terengganu tapi segar macam di Cameron Highland, ya. Dia masuk daripada kebun dengan cuaca sejuknya, masuk lori pun lori tutup molek, dan dijaga cuacanya, kadar suhunya, sejuknya. Kemudian dia sampai Terengganu pula cepat-cepat akak masuk ke kawasan sejuk juga. Akhirnya kita makan strawberry tu, walaupun 2-3 hari perjalanan, tapi segar kita, macam baru ambil kebun Cina di Cameron Highland. Ataupun kita makan sayur carrot ataupun tomato tu, kita rasa segar macam baru ambil di kebun.
Walaupun 2-3 hari dah. Kerana dijaga rapi suhunya. Itu orang kata sayur. Tapi ini sebenarnya lebih sihat, lebih sahih daripada itulah. Kalau kita tahu hadis-hadis yang dinilai sahih oleh ulama-ulama, terutamanya kalau macam Bukhari, kalau macam Muslim, maka orang panggil bau Nabi itu ada lagi. Walaupun telah lama berpisah jarak di antara Bukhari dengan Nabi SAW. Okey, jadi inilah 5 syarat yang paling penting untuk kita ketahui. Kalau kita faham 5 syarat ni, hak lain mudah. Hak lain mudah ya. Hasan apa dia? Tengok, Hasan sama dengan sahih kecuali C. Perawinya kurang tabik. Bukan tidak tabik, itu kurang tabik. Maksudnya kalau hadis sahih, kita kata 80 sehingga 100%. Yang ni kita kata 70 hingga 80. 70%, 75%, 78%. Daripada hadisnya betul, maka dia dianggap hadis hasan. Ya. Perawinya perawi hadis hasan. Ya. Yang lain sama. Sebab apa dia dimasukkan dalam kumpulan makbul? Sebabnya dia tanpa syuzuz. Syuzuz ialah kesalahan seorang yang dhabit. Jadi walaupun dia 70%, tapi kita buktikan bahawa hadis ni memang termasuk dalam 70% yang dia betul, bukan 30% yang dia salah. Kerana telah melalui tapisan syuzuz. Syuzuz ialah hadis sekali lagi dibanding dengan rakan-rakannya yang meriwayatkan dalam kelas yang sama. Ya. Itu secara ringkasnya. Ataupun secara gambaran yang orang kata basic sangat. Ya. Sahih li ghairihi apa dia? Sahih li ghairihi ialah hadis hasan. Hasan li zatihi tadi. Hasan asal. Hasan original. Tapi ada jalur sanad yang lain yang berbelang. Maka semuanya hasan li zatihi belaka. Maka sokong menyokong membawa kepada naik pangkat kepada sahih li ghairihi. Ya. Hasan li ghairihi kita akan tengok nanti dhaif. Hadis dhaif yang ringan. Dhaif ada 2 jenis. Dhaif ringan, dhaif berat. Macam nak tahu ringan berat? Kalau berkait dengan adat dhabat, itu ringan orang panggil ringan. Ya. Kalau berkait dengan adalah itu berat. Kesalahan yang berat. Kalau dhaif dengan sebab bersambung terputus sanad, itu kebiasaannya ringan juga. Ya. Kecuali yang terputus sangat. Ya. Macam mu'dal dan sebagainya. Ya. Jadi kita akan tengok. Ya. Jadi hadis dhaif yang ringan memiliki beberapa jalur sanad yang semuanya ringan-ringan belaka, maka dia hadis itu terkeluar daripada kumpulan mardud kepada kumpulan makbul, dinamakan hadis hasan li ghairihi. Ya. Hasan li ghairihi. Okey. Kemudian kita masuk dalam kumpulan hadis mardud. Mardud ialah yang tidak memenuhi 5 syarat tadi. Ya. Hadis jika tidak memenuhi 5 syarat tadi, sama ada semua sekali itu memang dhaif lah, ataupun salah satu pun dah cukup. Salah satu pun dah cukup. Kalau 2 pun memang dhaif. Ya. Jadi tidak melengkapi 1 ataupun lebih daripada 5 syarat ataupun semuanya, maka hadis itu ialah hadis dhaif. Ya. Kemudian hukum hadis dhaif. Hadis dhaif, hadis sahih kita tak beritahu pula hukum. Hadis sahih, hadis hasan, lawan kepada inilah. Ya. Hadis hasan hukumnya memberi faedah zan dan amal. Ya. Hadis dhaif tidak memberi faedah zan dan amal. Okey. Ini beza antara hadis dhaif ataupun hadis mardud dengan hadis makbul. Ya. Hadis mardud dhaif, dia tidak memberi zan dan amal. Ya. Hadis sahih hasan memberi ilmu zan. Apa dia zan? Kenapa tak kata yakin? Yakin orang panggil muta'azir, sesuatu yang mustahil. Yakin ni ilmu Allah Ta'ala lah. Hari akhirat nanti baru yakin. Atau muka dunia ni tak ada yakin. Semuanya zan. Contoh kita semayang. Cukup syarat. Cukup rukun. Daripada takbir sampai beri salam. Sah ke sembahyang kita? Kita kata sah.
Dalam fiqh mudah kita kesan zon. Tapi yakin ke? Kata tak lah yakin, tapi zon lah. Sangkaan kuat bahawa sah. Yelah nak yakin lah ke mana? Kiblat pun tak yakin dah. Kiblat tu. Awak kata kau ni belakang kiblat. Kita ukur kiblat dia kau ni. Tapi yakin ke? Betul ke? Kita ngadak tu betul-betul sampai ke Mekah. Betul-betul sampai ke Kaabah. Zon saja. So, cukup jihad, sudut. Kata belah barat, kiblat belakang. Ya? Walaupun tak sampai ke Kaabah dah. Sebab kalau nak sampai ke Kaabah, nak sampai ke Mekah, itu mustahil. Itu bukan manusia lagi. Tuhan angkat daripada kita kepayahan. Ma ja'ala alaikum fiti haraj. Tuhan tak jadikan agama ini kepayahan. Jadi nak sampai darjat yakin itu payah. Jadi ilmu hadis pun begitu. Kalau kita kata hadis itu sahih, taklah yakin. Tapi dengan panduan, dengan pedoman, dengan ketelitian dan dengan kemampuan seorang manusia biasa, itulah yang dikatakan sahih secara zon. Yakin temu Tuhan kayak gila. Baru tahu yakin. Dan memberi faedah amal. Jadi hadis sahih boleh diamalkan dari segi akidah, dari segi fiqh, dan juga dari segi tasawuf akhlak, ya, fadail, qisas, mawaiz, targhib wa tarhib, galakan dan menakutkan, itu semua termasuk dalam yang boleh diamalkan dalam hadis sahih. Hadis dhaif, inilah dia tidak memberi ilmu zan. Maka dia jadi syak, turun daripada zon kepada syak, kepada waham. Itu dah boleh pakai adalah. Kita hanya dimaaf setakat zon sahaja. Adapun rendah daripada itu tidak dipakai. Dan tidak boleh diamalkan. Hadis dhaif tidak boleh diamalkan. Tapi nanti kita akan tengok. Adakah secara mutlak tidak boleh diamalkan? Sebenarnya ada hadis dhaif yang boleh diamalkan. Dan bahkan bukan adalah banyak, ya, sebenarnya hadis dhaif yang diamalkan kerana memenuhi 3 syarat yang disebut oleh ulama kita. Yang terakhir sekali ialah Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitab dia Nukhbatul Fikar menyebut 3 syarat penggunaan hadis dhaif. Disebut juga oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi sebut dalam kitab Arba'in Muqaddimah, dalam Riyadhus Salihin Muqaddimah, dalam Al-Azkar, Azkar panjang dia sebut, mempertahankan kebolehan dan keharusan beramal dengan hadis dhaif jika memenuhi 3 syarat. Yang pertamanya dhaif yang tidak terlalu teruk. Tadi kita cakap dhaif ada 2, teruk dan tak teruk. Kalau dhaif tak teruk, itu memenuhi syarat pertama. Yang kedua, hadis ini mestilah dalam kumpulan yang telah ada amalannya, ya. Maksudnya hadis ini amalan yang amalan itu mestilah amalan yang bukan baru, orang kata bukan baru. Benda yang dah ada dalam hadis-hadis yang sahih. Dalam Quran, dalam maqasidus syariah, dalam hukum syariat secara umumnya. Contohnya berkait dengan sembahyang sunat tak ada masalah, puasa sunat tak ada masalah, baca Quran tak ada masalah, tapi jangan pelik sangat. Contohnya kelebihan panjat pokok, tak pelik lah. Kelebihan duduk bawah pokok, ataupun pelik juga. Kelebihan berdiri di tengah panas, waktu tak ada syariat yang boleh menyokongnya. Dia adalah dhaif, mendatangkan perkara baru pula. Dan yang ketiga, apabila kita beramal, kita berniat ihtiyat, berhati-hati dan berjaga-jaga, berwaspada sahaja. Kita tidaklah menasabkan kepada Nabi secara jazam ataupun secara pasti. Kita hanya menasabkan kepada secara kemungkinan, ihtiyat. Dan ketiga-tiga ini hanyalah dalam ruang fadailul a'mal. Tidak akidah, tidak hukum hakam. Dia hanya dalam fadailul a'mal, kelebihan-kelebihan amalan, ataupun berkait dengan mawaiz, nasihat, ataupun kisah, cerita-cerita, ataupun disebut juga ialah targhib wa tarhib, galakan buat baik dan amaran daripada buat jahat. Hadis dhaif secara umumnya tidak boleh buat dalil, terutamanya akidah dan fiqh. Tidak boleh disebut tanpa diiringi dengan penjelasan, ya. Boleh riwayat, tapi kena beritahu hadis dhaif, ataupun riwayat dengan sirah
dengan gambaran bahawa di situ ada masalah. Diriwayatkan, dikatakan. Jangan kata Nabi berkata dengan bersungguh lagu tu. Sedangkan hadis itu dhaif. Jadi boleh diriwayatkan. Ya. Okey. Ni yang kita beritahu tadi. Hadis dhaif dalam ruang bukan akidah dan bukan ruang hukum fiqh. Iaitulah targhib dan tarhib dan juga fadailul a'mal. Maka kita ada dhaif ringan, ada asal dalam hadis sahih ataupun Quran lagilah, diriwayatkan dan diamalkan dengan ihtiyat, berhati-hati. Ini hadis dhaif, jangan hadis maudhu'. Hadis maudhu' lain, hadis maudhu' kata keluar daripada hadis dhaif, hukum meriwayatkannya adalah haram, sama ada perekanya ataupun yang meriwayatkan, kedua-duanya telah melakukan dosa besar. Faktor hadis dhaif, tengok mudah je. Faktor dia kembali kepada 5 syarat tadi. Sanad terputus. Sanad terputus ialah kehilangan syarat pertama, sanad bersambung. Yang kedua, kelemahan perawi. Dipanggil at-ta'nu fi rawi, perawi yang dituduh, dicela. Kelemahan ada 2, iaitu syarat kedua dan ketiga. Kelemahan berkait dengan adalah, agama dan marwah, dan kelemahan berkait dengan tabat, hafalan. Kemudian syuzuz dan illah itu termasuk dalam perbincangan ialah syuzuz berkait dengan tabat, illah kebanyakannya berkait dengan sanad terputus, terputus secara senyap ataupun tersembunyi. Okey, dhaif ada 2, terputus nyata, terputus tersembunyi. Kita baca je lah, kita takkan mendalami sangatlah. Terputus kita ada tengok 4. Mursal, terputus zahir, nampak sangat terputus. Terputus zahir. Terputus zahir ni kalau sakit kita nampak luka, luka sikit ke luka barak, tapi nampaklah kita tak doktor pun tahu sakit, berdarah, memang tercedera. Kemudian maka dia ada 3, dia ada 4, maaf. Yang secara umum kita tak, dalam buku ada terang. Mursal, mu'dal, mu'allaq, munqati'. Mursal apa dia? Mursal ialah yang terputus pada hujung sanad sebelum Nabi SAW. Maksudnya tabi'in terus kepada Nabi SAW. Dia tidak menyebut nama sahabat. Tabi'in, contohnya Al-Hasan Al-Basri. Dia gurunya semua sahabat. Tapi dia acap kali meriwayatkan macam sahabat. Maknanya sahabat tak menyebut nama guru. Walaupun kadang-kadang banyak hadis diambil sesama sahabat. Tapi itu tak ada masalah. Sahabat tak ada masalah. Tapi kalau tabi'in yang tidak menyebut sahabat, itu bermasalah. Kerana tabi'in memang tidak bertemu Nabi SAW. Maka ini bermasalah. Tapi masalahnya ringan. Kebanyakan hadis mursal akhirnya sahih sebenarnya. Nantilah kita akan tengok perbincangan. Hadis mursal ialah hadis dhaif yang paling ringan sekali. Hadis mursal lah yang banyak jadi hasan li ghairihi. Apabila bergabung dengan mursal-mursal yang lain. Kemudian mu'dal. Mu'dal ialah yang terputus 2 ataupun lebih. Mu'dal berat. Sebabnya yang terputusnya 2 orang ataupun lebih. Dalam persanad. Kemudian mu'allaq. Mu'allaq ialah, mu'allaq ni sebenarnya sengaja, tapi dia masukkan jugalah sengaja. Sahih Bukhari banyak melakukan mu'allaq. Imam Bukhari dalam sahih dia, yang sahih dalam Sahih Bukhari ialah yang bersambung sanad daripada awal sampai hujung. Dia panggil usulul Bukhari, asal Sahih Bukhari. Tetapi kadang-kadang ada juga hadis dalam Sahih Bukhari yang sengaja dipotong sanad. Biasanya sebelum dia menyebut hadis yang bersambung, ditajuk. Tajuk kadang-kadang dia bawa hadis-hadis secara mu'allaq. Sengaja dia potong. Dia ada sanad, dia sengaja dia potong supaya dia tidak mengiktiraf hadis itu sebagai hadis dalam Sahih Bukhari. Cuma sebagai tajuk saja. Jadi mu'allaq mana tergantung. Daripada Bukhari terus kepada Ibn Abbas. Dia kata, qala Ibn Abbas
Mana Bukhari jumpa Ibn Abbas. Ataupun qala Rasulullah SAW terus. Jadi yang terpotong daripada pangkal sanad dan pengarang sampailah ke atas sehingga seorang ataupun dua orang saja disebut. Kadang-kadang sahabat, kadang-kadang tabi'in, kadang-kadang Nabi SAW sahaja. Ya. Maka hukum asalnya dhaif. Ya, tetapi sebab terputus sanad lah. Tetapi sebenarnya mu'allaq ni pun dhaif yang tidak teruk. Kalau mu'allaq dalam Sahih Bukhari kebanyakannya sahih akhirnya. Tapi bukan sahih menurut Bukhari lah. Sahih yang lebih rendah darjatnya oleh ulama-ulama yang lain. Kalau mu'allaq dalam Sahih Bukhari, semuanya dibawa sanad akhirnya oleh Ibn Hajar. Ibn Hajar dia bukan sahaja syarah Bukhari dengan Fathul Bari, dia juga memberi sumbangan kepada membawa sanad-sanad mu'allaqat, sanad-sanad yang terputus yang sengaja ditaklikkan oleh Imam Bukhari. Kitab dia nama dia Taghliqut Ta'liq, menutup sanad-sanad yang mu'allaq dalam Sahih Bukhari. Dia bawa sanad dan dia buktikan bahawa kebanyakannya, kalau tidak semuanya, ialah hadis-hadis yang sahih ataupun hasan, ataupun kalau dhaif yang tidak terlalu memang boleh diamalkan. Ya. Munqati' ialah yang terputus sanad yang belum ada nama. Ya. Terputus kat mana-mana, yang bukan mursal, yang bukan mu'dal, yang bukan mu'allaq, namanya munqati'. Ya. Okey, yang ini saya tak nak terang lah. Ya. Dhaif yang terputus secara tersembunyi. Yang ini berkait dengan ilmu ilah. Ilmu ilal, ya. Kita ada mursal sahabi, kita ada mudallas. Ya. Okey, mungkin ini yang terakhir kita kongsi. Ya. Okey, iaitulah dhaif disebabkan kelemahan perawi. Dalam buku kita ni pun, buku kita ni, antara tajuk yang patut dibacalah, dan biasanya ada soalan, iaitulah perbahasan terakhir berkenaan dengan hadis maudhu', ya, muka surat 100. Sehinggalah ke akhir tu ada kisah hadis maudhu', ya. Hadis maudhu' tajuk yang terakhir kita lah, tetapi sebenarnya hadis maudhu' lah tajuk pertama hadis kalau kita tahu, ya. Ulum hadis kenapa muncul? Kita dah bercakap di awal dulu. Dia muncul kerana fenomena pemalsuan hadis, ya. Hadis dipalsukan, hadis direka, dibohongi, maka berlakulah usaha gergasi ulama Islam menyelamatkan hadis dari segi riwayah, dari segi dirayah, dan disusun mustalah-mustalah, dan disusun teknik-teknik, dan juga sina'ah, teknologi untuk mengawal hadis. Tujuan pertamanya ialah jaga hadis daripada hadis palsu, ya, kerana fenomena pemalsuan hadis, ya. Sebagaimana yang selalu kita sebut, kita sangat berterima kasih kepada musuh. Syukran ayyuhal a'da. Terima kasih wahai musuh. Mereka mengancam buruk kepada hadis dalam ilmu kita ini. Akhirnya muncul ilmu hadis. Ilmu hadis muncul kerana pembohong-pembohong inilah. Jadi kelemahan perawi yang paling teruk ialah berkait dengan din, agama. Dan dalam urusan agama yang paling teruk ialah kazib, berbohong. Berbohong dosa besar, menjadikan fasik. Dan pembohongan yang paling besar ialah al-kazibu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berbohong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbohong kepada Nabi, hadis itu namanya hadis maudhu'. Yang kedua paling teruk ialah orang yang berbohong tetapi bukan berbohong kepada Nabi, berbohong kepada percakapan biasa, maka dia dalam hadis dia dituduh berbohong. Dia panggil al-muttahamu bil kazib. Maka hadisnya orang tak panggil maudhu', hadisnya orang panggil mungkar. Jadi ini kita sebut dua contoh hadis dhaif yang datang daripada kelemahan perawi, ataupun dipanggil at-ta'nu fil rawi, dicela dan dicacatkan seorang perawi pada adalahnya itu utamanya, ya. Jadi hadis maudhu', ya. Hadis maudhu' saya cadang kita baca, ya. Baca daripada buku teks kita ini. Faktor-faktor kemunculan hadis maudhu', kenapa dia muncul, ya. Saya rasa kita pun ada kerja, kan. Antara kerja yang kita cadang tu ialah menulis tentang hadis maudhu', faktor kemunculan. Kenapa hadis maudhu' direka, ya.
Banyaklah kumpulan-kumpulan mereka ini. Ada dengan sebab faktor politik. Faktor pertama yang mereka hadis ialah faktor politik. Iaitulah apabila Syiah ingin menyerang ahli sunnah. Lalu mereka mencipta hadis-hadis tentang kelebihan Sayyidina Ali dan menghina Abu Bakar, Umar, Aisyah dan sebagainya. Jadi pembohong pertama kepada hadis Nabi ialah Syiah. Sampai sekarang Syiah terkenal sebagai mazhab pembohong kepada hadis-hadis Nabi SAW. Dan tajuk yang pertama mereka ialah tentang kelebihan Ali. Kemudian barulah muncul kerana mazhab-mazhab yang lain. Qadariyah mereka hadis, Murji'ah mereka hadis. Kemudian ada pula mereka hadis dalam fiqh. Mazhab-mazhab yang ta'assub, mereka hadis untuk memenangkan pendapat-pendapat fiqh mereka. Kemudian ada pula faktor pemalsuan kerana mengampu. Politik jugalah, politik mengampu. Mengampu raja-raja, menyokong polisi-polisi kerajaan ataupun hobi, minat-minat kerajaan pun. Ada seorang tu dia masuk jumpa seorang khalifah yang bermain dengan merpati. Dia pun reka hadis tentang kelebihan bermain merpati. Ada juga bagi tujuan dunia perniagaan untuk bagi laris barang dia. Nak bagi laris barang dia, dia reka hadis. Man akala bazinjan bari'a min kulli sa'. Siapa yang makan terung, selamat daripada segala penyakit. Kita ingat, selamat sungguh, rupanya dia nak jual terung. Dia reka hadis. Demikian juga kerana pekerjaan. Ada yang menghina pekerjaan orang. Ada persatuan ibu bapa dan guru. Dia nak marah ke guru, dia reka hadis. Dia kata, syiraru ummati wa'allimus sibyan. Wa'allimus sibyan syiraru ummati. Seburuk-buruk umat aku ialah guru budak-budak. Tak ada rahmat, tak ada belah kasih, kerja pukul orang je. Dia nak marah anak dia kena pukul, dia reka hadis tentang kejahatan guru-guru. Ada kerana ta'assub perkampungan, ada juga kedaerahan, kesukuan. Dia kata Tuhan, Inna Allaha idza ghadiba takallama bil arabiyyati wa idza radiya takallama bil farisiyyati. Hadis palsu. Dia kata Tuhan kalau dia tenang dia akan bercakap bahasa Parsi. Kalau dia marah, dia mengamuk, dia akan bercakap bahasa Arab. Jadi kelebihan bahasa Parsi berbanding dengan bahasa Arab. Ada yang reka kerana jantina, ada orang lelaki dia nak hina orang perempuan. Ada reka hadis. Dia kata syawiruhunna wa khalifuhunna. Kalau mu nak tahu pendapat yang betul, mu tanya orang puan. Bila orang puan beri satu pendapat, maka pendapat yang betul ialah pendapat di sebaliknya. Dia berkata syawiruhunna wa khalifuhunna. Tanya orang puan, kemudian lawan orang puan. Dia kata. Jadi itu menghina jantina. Macam-macam faktor reka hadisnya. Dan yang paling parah sekali ialah golongan wa'as dan qusas. Ini kerana dipercayai. Golongan yang duduk atas mimbar. Duduk di atas mihrab. Duduk di atas pentas-pentas ceramah. Tujuannya igrab wal ishar. Supaya dia pelik daripada orang. Dan supaya dia masyhur lebih daripada orang. Tak nak baca hadis innamal a'malu binniyat. Semua orang dah tahu. Tak nak baca hadis ad-dinun nasihah, semua orang boleh baca. Dia akan reka hadis-hadis yang kadang-kadang panjang lebar, yang kadang-kadang sangat pelik, sangat luar biasa. Dia adalah pelipur lara orang panggil. Bukan tok guru, bukan ustaz. Mendakwa ustaz lah. Pakai serban besar-besar, jubah besar-besar, kononnya orang zuhud. Mereka hadis-hadis di pentas-pentas ceramah tujuannya untuk menarik perhatian orang dan mendapat kemasyhuran. Dan di sana juga rekaan hadis yang datang daripada zuhad, golongan yang zahid kononnya, yang suka beramal. Dia reka hadis tentang kelebihan baca Quran, kelebihan sembahyang malam. Dia reka hadis. Tujuannya baik, tetapi telah melakukan kerja yang paling buruk, paling berdosa besar. Iaitulah mereka hadis Nabi SAW. Ada yang reka tentang kelebihan Quran.
Surah demi surah. Semua surah ada kelebihan dia. Dia dibunuh akhirnya. Orang tanya dia, kenapa kau reka hadis? Dia kata, aku tengok orang duk sibuk dengan fiqh Abu Hanifah. Fiqh dengan tasawuf, seorang yang disebut nama. Tinggalkan Quran, kitab Tuhan. Jadi aku nak supaya mereka kembali ke kitab Tuhan, tinggal kitab orang. Jadi letak hadis-hadis palsu. Ini pun di antara yang paling bahaya. Dan demikianlah banyak faktor yang membawa kepada hadis palsu. Antara tajuk yang bagus dalam buku kita ni ialah buku surat 101 itu, kaedah-kaedah penentuan hadis maudhu'. Macam mana kita nak kesan hadis itu hadis maudhu'. Ini kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang disebut oleh Ibnul Qayyim dalam kitab dia Al-Manarul Munif fi Sahih wa Dhaif. Cara nak beza di antara hadis maudhu'. Tengok kaedah yang pertama, dia kata kalau dia sendiri mengaku, itu tak ada masalah lah. Yang kedua, ayat tu lemah, struktur ayat tu tak munasabah. Sedangkan hadis ni mesti datang dengan struktur ayat yang kukuh. Nabi orang yang paling fasih bercakap, dan Nabi orang yang paling tinggi nilai seni bahasa Arab. Tiba-tiba datang dengan bahasa yang nampak sangat bahasa bukan orang Arab, bahasa reka. Bertentangan dengan akal yang waras. Ada. Macam contoh dia bawa ni. Inna safinata Nuh tafat bil baiti sab'a. Di kapal Nabi Nuh tu, masa dia belayar, dia pergi Mekah. Kemudian sampai ke Kaabah, dia tawaf 7 pusingan kapal. Dan dia semayang lagi di belakang makam Ibrahim. Ada hadis lagu tu ni bertentangan dengan akal yang waras. Contohnya bumi duduk di tanduk saw, tanduk lembu jantan. Bumi duduk di hujung tanduk lembu jantan. Kononnya hadis. Ini pun bohong. Hadis yang mengandungi seksaan amat berat bagi kelakuan yang sangat kecil. Kelakuan tu kecil je, salah besar sangat. Orang Melayu kita banyak hadis lagu ni. Contohnya orang puang keluar seorak rambut. Apa dosa salah dia? Salah ialah terkeluar, bukan sengaja pun kadang-kadang. Salah keluar seorak rambut. Tapi kawan tu baca hadis, gelegok, duduk akan diazab oleh Allah Ta'ala 40 tahun dalam neraka. Tak pernah sabar. Bahkan tak salah pun bukan dia nampak. Orang pun tak perasan. Dia muta'azir yang dimaafkan syarat. Terkeluar sorak rambut. Nak lagi mana? Terutama zaman dulu pula. Tudung tu kemah molek. Tiba-tiba salah dihukum besar sangat. Macam kafir. Macam Abu Jahal salah. Ataupun sebaliknya. Kelebihan sangat besar bagi amalan yang sangat sikit. Ini pun orang Melayu kita banyak. Kalau bulan Ramadan tu, ada orang baik-baik pula tolong sedekah cetok. Kelebihan 30 Ramadan. Malam pertama, seperti dia mendapat pahala Maryam melahirkan Isa. Dia kata. Malam kedua, seperti keluar bersama Musa. Malam ketiga, seperti Nabi Zakaria yang dibunuh. Jadi besar sangat pahala. Kalau orang cerdik, pakai pergi semalam dah lah. Ialah nak jadi Nabi Musa, habis umur. Dia pergi malam kedua je, jadi Nabi Musa. Ataupun malam pertama, gila ya kita malam kedai. Sebab jadi Maryam dah. Maryam nak jadi Maryam susahan. Kita pergi malam pertama, dah jadi Maryam. Malam ketiga, malam keempat, direka-reka hadis-hadis tentang kelebihan yang melampau bagi amalan yang tidak seberapa. Kemudian yang terakhir disebut jika pencipta hadis berkenaan terkenal sebagai seorang pendusta, dia sendiri itu memang pendusta hadis, hukum kazab, pembohong, dajjal dia. Pereka hadis. Itu tajuk yang terakhir. Habis dah kita 103.
selesai buku kita ni ya. Jadi saya cadang memang kita kena baca juga teks kita ni selain daripada slide yang kita paparkan ya. Jadi saya rasa sekadar itulah apa yang kita bentang ya. Apa yang sempat kita bentang. Dan saya nak rekodkan rakaman ni, insyaAllah saya akan edit ya. Lepas ni ikutlah, kalau kita nak bincang sikit tak ada masalah. Jadi sekadar itulah wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.